Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukuran lillah, muslimin muslimat, sidang pendengar, sidang penonton yang bersama dengan Radio Masjid Jami' Rawdatul Jannah Jalan Radio Masjid Sajalas. Kembali kita setiap hari yang sama, yang sama dari rancangan suara dari Majlis Agama Islam Wilayah Jalah. Alhamdulillah, hari ini kita akan ikuti bersama dengan yang berbahagia Fadilatul Syekh Sahibu Samahah Dr. Haji Abdullah Abu Bakar bin Haji Ismail Tah. Dan juga hari ini setelah minggu lepas Dr. kecek masalah kholok tempuh talak, hari ini tu Dr. kecek bincang masalahnya hukum zihar. Kerana di antara kita tu banyak yang duk keliru masalah zihar ni. Kalau kita pergi banding muka tu dengan muka ni masuk dalam zihar kita. Sedangkan zihar ni banding belakang isi kita menyerupai dengan ibu kita tu dipanggil zihar jelas-jelas. Tapi rupa mana tu kita boleh ikuti bersama doktor kita lah akan beri penjelasan. Dan juga insyaAllah kita dalam 20 minit awal ni EP pertama kita panggil doktor akan beri penjelasan. Dan juga untuk 40 minit akhir kita bagi peluang sepenuhnya untuk kakak yang diikuti boleh kita nak kongsi bersama insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna binuril fahmi waftah alayna bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Alhamdulillah, sama-samalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini. Jadi alhamdulillah tajuk yang saya akan kongsilah dengan muslimin muslimat yang ikuti radio Masjid Besar 105.75 MHz di pagi ini, iaitu tentang masalah zihar. Zihar arti mudah-mudah katanya itu menserupakan isteri kita dengan mak kita. Kita sebut apa yang menunjuk di atas kita menserupakan banding atau serupakan bini kita saat itu dengan mak kita. Asal pada zihar, bahasa Arab daripada az-zahri, daripada makna belakang. Kerana asalnya dulunya orang Arab ni dia kata anti alayya ka dhahri ummi, dia kata ke bini dia lah, engkau di atas aku serupa dengan belakang makku. Apa maksudnya anti alayya haram, maknanya engkau di atas aku tak haram, tak boleh tubuh, tak boleh tidur lah, moga agak serupa dengan mak. Sebab tu belakang saat itu haram di atas aku supaya belakang dia saat itu haram serupa dengan haram belakang mak dia lah. Jadi lapan ni asalnya zihar ni iaitu tolak pada jahiliyah. Ada satu orang jahiliyah dulu apabila nak tolak bini dia tak ada kata tolak, tapi dia kata engkau nak di atasku serupa dengan makku, atau engkau serupa dengan makku, belakang engkau serupa makku. Kemudian orang tina tu gak mana tak ada tok laki lah. Dan pada masa itu hak tina ni bila tok laki zihar ni ia pun tak nikah dengan orang lain. Lepas tu tak boleh rojak dah. Tutup laki tak boleh rojak. Maka Islam tu mari, apabila Islam mari ni, Islam ilgha, cancel, batalkan apa yang telah diamalkan oleh orang-orang jahiliyah. Cuma ada hukum hak lain lah. Sebab tu zihar ni itulah pada lughah dalam segi sudut bahasa Arab lah, daripada az-zahri
dalam sudut syarak ni iaitu bahawa an yushabbihaz zawju, bahawa menserupakannya oleh suami az-zawjata akan isteri fil hurmah pada sama-sama hara, fil hurmah pada sama-sama hara bi ihda maharimih, dengan salah satu daripada mahramnya, ka ummihi serupa dengan mak dia, wa ukhtihi dan saudara dia lah, adik dia atau kakak tino dia, mak nakal dia, kiralah. Jadi zihar ni di sisi syaraknya iaitu haram, dan orang zihar bini ni minal kabair, daripada dosa besar. Kena ingat fak-fak kita ni, jangan buat telatah, jangan kecek menserupakan bini saat itu dengan mak, kerana ini adalah kabair, kabirah minal kabair, dosa besar. Dengan Quran dan sebut Quran, hadis dan ijma' ulama semualah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala mendengar kata-kata orang yang berbincang dengan engkau wahai Muhammad fi zawjiha, tentang suaminya. Tuhan dengar, Tuhan sebut, yang mai duk wayak cerita hak dia saat itu pada masa Nabi, wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadu kepada Tuhan. Wallahu, dan Allah yasma'u tahawurakuma, Tuhan dengar apa perbincangan perbualan yang ke kamu kedua. Innallah, sesungguhnya Allah sami'un basir, Tuhan maha mendengar, maha melihat. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim, orang-orang yang zihar di antara kamu daripada isteri-isteri kamu. Tuhan sebut orang-orang yang zihar di antara kamu daripada isteri-isteri kamu. Ma hunna ummahatuhum, ma hunna ummahatihim, bukan mereka itu ummahatihim, mak mereka. Jadi nak serupa lah mana, nak serupa dengan mak ke mana, mereka tu bukan mak mereka ni Tuhan sebut. Nak benda hak sungguh orang panggil, benda hak realiti, benda hak hakikat tu ialah orang duk zihar, duk kata bini dia serupa dengan mak dia, sebenarnya mak bini dia bukan mak dia. In ummahatuhum, tidak ada nak boleh dipanggil ke mak ibu-ibu mereka illa malaikat allati waladnahum, malaikat yang melahirkan mereka, hak beranakkan mereka. Wa innahum, Tuhan sebut, dan sungguhnya mereka itu la yaquluna munkara, mereka itu berkata benda mungkar, benda hak tak boleh dikatakan, benda haram, minal qauli, daripada perkata, wazura, dan bohong. Wa innallah, sesungguhnya Allah la'afuun ghafur, Tuhan maha afuun, maha memaaf, ghafurun, maha pengampun lah. Dan Tuhan sebut lagi munkaram minal qawli wa zura. Kalau kita sebut seandainya benda ni benda mungkar, perkataan mungkar, hak ditolak, tak boleh kira kata-kata wazura, dan benda ni benda mungkar, benda dusta, benda bohong. Kerana benda ni sebenarnya itu menyakiti. Dan benda ni wa'wi, sedih kepada isteri, sebab tu dia ni benda zur, benda bohong, iftira, reka bohong, dan mengubahkan hakikat kerana bini saat itu bukan mak. Kerana mak yang sebenar ialah mak yang beranakkan dia. Sebab itulah ayat ni pada menghukumkan zihar, ada sebab dia lah, ada sebab turun dia. Jadi
ada hadis riwayat daripada Khawlah bintu Malik bin Tha'labah radhiyallahu anha qalat, Khawlah kata, zahara minni zawji, telah zihar daripadaku. Telah zihar ni maksudnya dia menserupakan aku ni lah. Telah zihar, telah menserupa kepada aku oleh suami aku, dia kata Aus bin Samit. Aus bin Samit dia zihar. Sebenarnya supaya kita sebut tadi zihar ni iaitu pada masa jahiliyah sahaja. Pada masa jahiliyah sahaja. Kemudian dia mari guna pakai benda hak telah diamalkan pada masa jahiliyah. Mai kata kepada bini dia, faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun mari jumpa Nabi, ashku minhu, aku mengadulah ilaihi kepada Nabi, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujadiluni fih, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujadiluni, Nabi pun bantahlah aku padanya. Nabi katalah wa yaqulu, Nabi kata ittaqillah, takutlah Tuhan, fa innahu ibnu ammiki, maka sungguh dia ni Aus ni ialah anak pak saudara sepupu engkau tu. Takut Tuhan. Moga mari duk royaklah kata Aus bin Samit ni zihar dia gitu gini, Nabi pun takut Tuhan. Takut Tuhan. Sebenarnya sepupu duk gaduh lah mana kat lu, dah kira molek dulu kecek gi. Tiba-tiba hatta fama barihtu hatta nazala al-Quran, maka aku pun duk tak lama turunlah Quran. Tuhan kata qad sami'allahu qaulal lati, kalau kita ngaji Quran jurul apa? Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Turun ayat ni, innallaha sami'un basir alladhina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. Tu ayat ni turun. Apa kata turun ni? Faqala, maka Nabi kata yu'tiku raqabah, dia kena buat apa? Dia kata bukan cerah, lafazihan bukan cerah. Nabi kata yu'tiku raqabah, kena merdekakan hamba lah, kena merdekakan hamba. Qalat Khawlah bintu Malik bin Tha'labah kata la yajid, ya tak ada nak hambanya, tak ada nak merdeka, tak boleh hamba, tak ada. Qala, maka Nabi sabda Nabi tafayasumu syahrain mutatabi'ain, maka hendaklah puasa 2 bulan berturut-turut. Kena puasa 2 bulan berturut-turut. Ni puasa 2 bulan ni kita rasa Allah tak ada dah. Hak sebulan turut-turut tu pun tak. Bulan puasa tu pun berjekat dah. Lepas tu 2 bulan berturut-turut ni enggak faham. Boleh ada demo tanya. Hukum ni hakikat tak? Moga-moga mesti kita rasa biar nak pergi puasa 2 bulan. Dah benda ni orang panggil sebenarnya, walaupun kita kata boleh bayar kafarah beras secupak sehari, sebenarnya beras secupak sehari tu ganti puasa dah. Ganti puasa dah. Sebab tu untuk memerdekakan hamba pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kalau orang tu hak zihar, dia ada hamba mesti dah. Mesti dia kena merdekakan hamba dia kerana dia mampu. Tapi kalau dia kena beli, dia tak ada hamba, maka pada ketika tu dan dia tak mampu nak beli, dia puasa 2 bulan. Tak mampu puasa 2 bulan, tak kuasa juga bayar beras. Iaitu secupak sehari jadi 60 cupak. Qalat,
Berkata Nabi, "Wayak suruh puasa 2 bulan." Qalat, dia berkata, "Ya Rasulullah, innahu syaikhun kabir." Aus ni orang tua sangat, ma bihi min siyam. Tak boleh nak puasa. Nah, tak mampu nak puasa. Qala, Nabi kata, "Fal yut'im 60 miskina." Maka hendaklah dia makan 60 orang miskin. Qalat, dia berkata lagi, "Ma 'indahu min syai'in yatasaddaqu bih." Tak ada benda dia nak sedekah pula. Qalat, nah, berkata, "Fa utiya sa'ata izin." Maka dibawa pada ketika bi'arakin, dengan seskain lah, min tamrin, daripada tamar. Qalat, "Ya Rasulullah, fa inni u'inuhu bi'arakin akhar." Nah, dia berkata, "Tak apa Rasulullah, aku nak tolong dia bi'araqin akhar, dengan kain lain pula." Qala, "Qad ahsanti." Kamu lihatlah, idhabi, maka akan pergilah. Fa'at'imi biha, maka wimakilah dengannya, anhu, daripada Aus, untuk laki dia, 60 miskin, itu 60 miskin. Warji'i ila ibni ammiki, kamu dia boleh rojok kliklah kepada tu laki dia, sepupu dia ni. Nah, qala, dia bertawalla araku, dan arak 60 sa'an. Satu arak, satu kain itu 60. Cupoklah. Lah tu, kain besar mana wallahu alam lah buah tamar ni tu. Lah tu lah. Kita nak ayat kata kena, nah, kalau orang zihar ni tu kena merdekakan hamba. Tidak gak kena puasa 2 bulan berturut-turut, atau dia saat itu it'am 60 miskina, iaitu bui 60 cupak. Dan telah ijma' orang Islam dia taharra zihar, dan bahawasanya di antara dosa besar. Tak ada ulama yang berkata dengan hukum yang lain lah tu. Dosa besar tak boleh, dan menyakiti kepada bini kita. Lah tu. Rukun zihar ni iaitu ada 3 semua. Ada 4 rukun zihar. Pertamanya orang panggil al-muzahir. Al-muzahir ni iaitu suami. Maka tak sah zihar daripada orang hak bukan jadi tok laki lah. Kalau kita kecek tekah, kita tak ada nikah dengan dia, tak ada jadi tok laki, kau duk royak serupa dengan kakak, dengan adik, dengan mak, tak apa. Sebab tak berlaku, tidak dihukum ke zihar. Malaikat daripada suami. Dan tak berlaku zihar saat itu. Dan tidak dihukum ke kalau bini saat ni serupa kan tok laki, tak apa. Bini saat itu, bini kata, ben ni serupa dengan ayah kita, ayah dia, tu tak kira. Kalau bini kata, orang panggil, tak sah, tak adil. Atau dia kata, bini kata, aku ni ngabel ni tak serupa dengan belakang mak bel. Orang ni tak jadi hak ni tak adil. Sebab tu tak berlaku zihar. Kerana zihar ni orang panggil satu perkataan hak memastikan atau mewajibkan haram pada suami isteri. Dan dia ni tak milik nak kecek malaikat, tu laki lah. Supaya tolak tak boleh bini tak boleh tolak. Maka supaya tu juga zihar pun bini tak boleh zihar. Untuk tu laki sajalah Tuhan sebut walladzina yudhahiruna min nisaihim. Orang-orang zihar bini-bini, isteri-isteri mereka itu Tuhan sebut. Walladzina, iaitu suami sahaja hak boleh. Dan disyaratkan pada suami bini saat itu, pada tok laki saat itu, disyaratkan pada tok laki nak sah zihar saat itu beberapa syarat.
Nah, pertamanya iaitu mesti tiap-tiap tok laki yang mukallaf. Hak tak mukallaf tak boleh. Atau tok laki yang sah tolak. Nah, maka disyarat tok laki ni kena hak balik, hak berakal. Maka tak sah zihar daripada budak-budak hak mek dia nikah sama gak. Dan orang gila. Sebab tak sah juga orang yang pitai. Dan nak boleh syarat nak sah zihar saat itu bahawa dia mukhtar, dia pilih. Maka tak sah zihar mukrah, tak sah zihar orang dipaksa. Kerana Nabi SAW sudah rufi'a an ummati, tidak dikirakan daripada umatku saat itu hukum al khata'u tersalah, wa nisyan lupa, wa mastukrihu alaihi dan bagi hak dipaksa lah. Dah. Cuma sah zihar daripada orang Islam. Dah. Sah zihar daripada orang Islam, orang zimmi, orang kasih. Dah. Orang inin, orang hak apa ni, hak mati pucuk ke panggil dah. Orang hak Islam, orang hak sehat semua. Terus cuma nak mesti kata tok laki. Halah tu. Yang duanya itu rukun zihar tu iaitu al-mutadhahar minha. Iaitu orang yang diziharkan daripadanya. Iaitu az-zaujah. Iaitu isteri lah. Nak zihar ni zihar bininya lah. Kita pergi ukur, kita pergi banding serupa kat orang lain. Tak sah zihar daripada nak zihar orang lain secara munjazan, secara luluh atau maktalik, supaya tu juga. Apabila aku nikah kau, maka kau supaya belakang aku, maka tak sah tu. Kerana dia tak ada nikah lagi. Tadi dia kena nikah dulu dengan dia sana. Dan disyarat kepada zaujah bini yang diziharkan saat itu, disyaratkan beberapa syarat lah, iaitu kena tiap-tiap kullu zaujah, tiap-tiap isteri yasihhu talaquha, sah talak lah, iaitu isteri al-muslimah kena Islam, meaning zimmiyah. Zimmi was-saghirah wal-kabirah, budak orang tua, al-madkhul biha, hak dia wati dah atau tidak wati, hak haid, haid, hak uzur, wal muhrimah, hak masuk orang ihram, semua zihar jadi belaka. Hak radqa, hak tudung farad nak setubuh tak boleh. Dan hak talak 3, apa ni, hak talak raj'i, tekah duk la iddah, semua hak ni tu boleh belaka. Dan tidak dikirakan balik atau tidak, dan tidak dikira kena berakal pada isteri dak. Cuma zihar ni tak berlaku di atas orang talak bain. Talak bain tak adil lah. Lepas tu hak mukhtali'ah, hak khalaq, seperti juga. Kerana ia tubik dah bang, tubik jadi bining dah. Sebab tu tak boleh nak zihar dia. Rukun yang 3-nya iaitu lafaz sirah. Sirah ni lafaz hak yang tubik keluar daripada suami dan dia tuju kepada isteri dia. Dan lafaz zihar ni ada sharah, supaya dia kata mung ni supaya dengan belakang mak hak ni jadi zihar lah. Lafaz sharah tu bagi. Dan semua
Dia kata hamung akau ni serta aku diisi aku daripada aku atau bagi aku supaya dengan belakang mak sebab tu. Nah. Atau dia kata mung ni supaya dengan belakang mak aku sebab tu juga. Maka hukumnya apabila dia mendatangkan dengan lafaz yang sharah. Nah, bila lafaz sharah. Tapi bila tanya ya tak ada fikir kok tu, maka pada ketika tu tidak ditimukan di atas kaum sharah. Supaya dengan ayat talak tu, talak tak boleh dah. Salathun hazluhunna jiddun wa jidduhunna jiddun. 3 perkara hak main-main tak boleh ya bang. Sungguh jadi sungguh, main-main pun sungguh. Dan zihar pun sama pada bab masalah ni. Tapi kalaulah dia kata kepada bini dia, tubuh remo ni Allah dah, atau tubuh rup rang ni, nah, atas rup rang semua ni tu serupa dengan belakang mak. Hak tu pun lafaz sharah juga, kerana ada lafaz zahari dia panggil. Nah, mohon maaf. Dan jikalau tok laki saat itu serupa bini dia dengan satu juzuk daripada mak dia yang tidak disebutkan, nah untuk nak melia dan i'zaz lah dia kata supaya tangan, perut, dada, kaki, tapak kaki, muka, rambut. Hak tu pun zihar sharah juga. Atau satu juzuk. Hak suhulah tu bang. Ada pun benda hak mulia ke bang, supaya dengan mata, telinga, kepala. Supaya temu ni di atas aku ni supaya dengan makku atau roh dia atau muka dia, hak tu kinayah. Turut niatlah. Hak tu hak berlaku mah kita banyak tu. Dah. Tu banyak tu dululah. Hari ni insya-Allah kita nanti sambung trik depan hasirah. Dah. Minggu ni iaitu banyak sahaja loh. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Kita bagi keluar dulu. Dah ada ni. InsyaAllah. Assalamualaikum. Ya, silakan. Wakayu ke apa? Dia. Kita naik ya gini. Kakak, ya gini. Ya kita pekebun ke kita peniaga. Kita kebun tak ada nego ke apa, cumanya masak sama sekali kita jual dia tu dah. Kebun. Nanti dah tu kita jelas. Jenis zakat ni wakayu ke apa dia kena buat zakat tu. Jadi nak tanya ni dah. Jadi kita naikkan masakan wah dia ni kita kebun dia. Lepas tu kita jual dia, adakah wajib nak buat zakat? Sebab kita jual dia udah kuasa ni. Ya, zakat ni iaitu dia ada pada wajib zakat, wah tama, wah inak dah. Lepas tu biji-biji panggil sepengah padi, berah ke apa semualah. Nah, jagung. Tapi buah dia ni tak ada. Tak ada sebut oleh nas, tapi kalau dia mau menego tu kena keluarlah zakat menego. Tapi hak ni bukan nego lah, pekebun lah. Pekebun ni dalam mazhab Syafi'i tak ada. Tapi dalam mazhab Maliki itu adalah wa anfiqu mimma razaqnakum, ke suruh infak daripada barang hak kami rezekikan kepada kamu ke. Alah tu, tapi sebab itulah kita lah ada yang mau tanya kata kalaulah sedekah ke apa wi sepengah zakat atau kurang sudah zakat pun tak apa. Allah insya-Allah dah tu lebih molek, lebih ihtiyat.
Kalau tak keluar pun tak apa, tapi hak demo duk oyak saya lah, hak saya duk pergi jalan kat betul tu, hak kawasan demo kebun dia banyak lagi. Hak demo duk keluar tu buah masya-Allah. Tu baik tak umum. Tak ada jeh ke bu. Lepas tu dah saya duk oyak ya ni Allah setagi makan tu pas setagi tu setagi macam-macam. Dah. Ya. Nah. Yamhaqullahu riba bis sadaqat. Tu hari subuh sedekah sebab itulah kalau tak ada zakat sekalipun, maka fofok kita itu keluarkanlah. Allah tu Allah a'lam. Jawabnya katanya kalau jual dia tak wajib zakat lah. Mudah-mudah rekahnya jual dia jual dokong tak wajib zakat. Walau boleh juta kali pun tak wajib zakat. Tetapi kita jual tahun ni, duit boleh sejuta taruh cukup setahun, hak tu wajib zakat. Ya. Apabila kita taruh cukup isak tak ni, maka wajib zakat. Tapi dengan sebab jual dia tak wajib zakat lah. Ya. Itu jawab kesimpulan lah. Mudah-mudah. InsyaAllah 073-214-592. Tapi hak doktor pengesyuran tu baik kali lah. Kalau kita dah boleh, kita syukur nikmat tu. Tersyukur nikmat tu. Lepas tu dengan sebab kita sedekah saat ni, Tuhan bagi murah lagi rezeki kita. Macam mana doktor duk oyak kat ni ke? Dengan sebab dia sedekah saat ni, buat diri dia tumpah tak kosek langsung. Ya. La in syakartum la azidannakum. Kalau syukur Tuhan tambah lagi. Tetapi kalau Tuhan bagi tak syukur tak, enak azabillah syadid lah. Ya. Boleh rezeki yang molek-molek tetapi hidup belanja tentang benda-benda yang halal. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya. Tak ada mula lagi tu. Tak ada mula lagi sebab COVID ni kan. Persatu tak ada mula lagi. Dan kalau mula saya boleh pergi tolong kat situ tu, insya-Allah. Ya, tak ada mula lagi. Terima kasih. Sidang pendengar, sidang penonton. Kalau nak kongsi sama boleh kita komen dalam Facebook Live. Ada FB kita. Ada kalau nak telefon masuk boleh. Kerana kita ada masa sekitar ada 20 minit lagi. Doktor kami penjelasan kita. Yang pentingnya kita kecek bab zihar ini dah. Kerana masalah zihar ni satu masalah. Zihar ni kalau orang tak tahu apa yang jadi juga doktor kan? Ya. Orang tak tahu apa, tak tahu hukum zihar lah. Tiba-tiba pergi ngatur gitu. Maka dia disebut cukup syarat dia akan jadi zihar juga. Lepas tu kafarah dia doktor. Lain pada 2 bulan turut-turut guna puasa tu, gapo lagi? Berah tu ya. Berah tu dah. 20 cupak. 20 cupak. 20 cupak. 20 ke lah. Ya. Insya-Allah ya. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya, masuk silakan. Ya, masuk. Ya. Lepas subuh, lepas maya subuh. Ya. Ya. Ingat Norit. Maya dah keadaan lupa gitu dah deh. Ya, betul nak tanyanya, semaya tu wajib kena qada ke tak? Ya, insya-Allah. Baiklah, insya-Allah waktu. Terima kasih Pak Sugi daripada Danau dah. Insya-Allah. Doktor tu sebagai satu soalan kerana biasanya orang rumah tangga ni dah. Jadi lepas subuh tu pergi berlaku bersetubuh dengan suami isteri saat ni, lepas tu terlupa doktor. Sampai ke masuk Zuhur, BS maya tak ada rumah ni jalan kat jalan Bahdak lah, tak ada mandi wajib dak. BS maya maya Zuhur. Masuk asar tu BS maya asar. Dia ingat ngorek lah aku junub lepas subuh tadi. Maya Zuhur asar tak ada mandi wajib dak. Dengan kedak kadang lupa lah tu. Lepas tu nak tanya, bala mana hukum dia 2 waktu saat ni wajib kena qada ke tak, kekok mana? Ya. Semaya ya saat ni ya, kerana ya duduk lekat ada janabahan itu, ya di antara syarat nak sah semaya saat itu kena dah cuci pada hadas akbar. Wa in kuntum junuban fatahharu. Jadi kena mani dulu, kalau tak mani saat itu, pergi semaya tak sah semaya. Bila tak sah semaya saat itu, maka semaya tu nya kena qada lah. Lepas tu dosa tak? Ya lupa ni rufi'a an ummatil khata'u wan nisyanu mastukru alaih. Jadi tu saya tak kira lah kerana lupa, tapi wajib qada. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, idza nama an salah atau nasiha, apabila dia tidur tak semaya, lepas tu pula
dia saat itu lupa contohnya, falyaqdiha idza dzaqaraha, maka hendaklah qada apabila dia ingat. Jadi semaya saat itu dikira tak dia kena qada lalu bila dia ingat atau tak sah semaya saat itu. Dah, alah itulah wallahu alam. Kemudian dosa tak dosa. Tak dosa kerana terlupa. Sebab itulah kita tu Kena qada lalu. Sakut selagi lepas pada junub tu sebab itulah sunat kita semani selalu. Jadi makruh lah kita duk tangguh-tangguh nanti-nanti tu kita sampai lupa tu lah. Lupa. Itulah. Jadi semaya tu tak dosa apa lah. Cuma tak sah lah. Semaya tak sah. Lepas tu tinggal tu dengan tak ada dosa kerana sebab lupa. Tapi di sebaliknya bahawa kita ingat tu wajib lah kena qada berapa waktu yang kita tinggal tu lah. Itu puasa lah. InsyaAllah 073 214 592. Dia kakak ada apa lagi tu nak kongsi, dia kakak ada apa lagi nak tanya, boleh kita mulai nombor telefon 073 214 592. Kita buka peluang untuk dia kakak kongsi sama kan. InsyaAllah. Soalan hari ni bab zihar dah, hukum zihar tu. Saya pun lihat dari Facebook pun tak ada soalan yang masuk dah tu, cumanya ada bagi salah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang ikuti doktor. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, silakan. Zahir batin dua tahun lebih tak ada cara gapo dah lah. Cara apa kedak dah. Tak ada pelik. Jadi dia panggil pertama sekalinya wajib wa 'alal mauludi lahu rizquhun wa kiswatuhun bil ma'ruf. Dan Nabi kata iktasi suruh waqsuhunna kama yaktasun, suruh makan wa at'imuhunna kama yat'amun, kena makan kena gapo semua itu wajib atas suami. Bila wajib atas suami, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, maka wajib sara dia atas tu. Laki dah wajib belaka atas laki. Lepas tu wajib qismah. Iaitu kena bagi malai, kena ada apa semua itu. Lepas tu laki tak buat benda wajib ni haram lah. Ma yuthabu ala fa'lihi wa yu'aqibu ala tarkih. Dosa dia. Lepas tu di akhirat sa'ala ta'adil ni jalan ahadus syaqqaihi ma'il, ada sebutlah hadis. Salah satu pada bahu dia saat itu ma'il sangat. Lepas tu pula bila dia saat itu tak boleh buat benda tu, hutang saat itu hal lepas dah saat itu dia tak jadi hutang, dah dia tak sara saat ni dengan bini, malaikat bini kena pergi mengadu tok qadi dulu. Lepas tu tok qadi panggil dia menghukumkan, kata kena bayar sebulannya maka baru jadi hutang. Dah atau dia berjanji dulu kata dia nak bayar baru jadi hutang. Kalau duduklah tu dia tak bayar, dia panggil wajib saja. Tapi benda lepas saat ini tak ada dain, bisa babi mudhiyiz zaman, dengan sebab lalu masa tak ada hutang. Jadi cuma wajib atas dia. Lah tu. Lepas tu pula bini hak muda saat ni tak sewigi situ sini, maka semua ni tu dosa juga. Dah kerana apa? Kerana hak wajib suami kena tunai. Jadi duk paksa duk gapo semua. Dan hutang saat itu wajib kena bayar hutang. Dah wajib juga kena bayar hutang di atas suami. Kalau suami berhutang, maka pada ketika tu masalah dia duk tak ada nak buat tak sebayar seduk sekali, muka harap dosa lah kau. Cuma dia panggil gini ya, tu nasihat lah.
kena pakak kena gip kira ya kecek hukum tak ada fatwa ya hukum tu wajib tu gini pun dia modok dek nung tu kita kena hatau lagi tu nebel tu meneh jadi agak tu ustaz apa ni tu email ke apa semua gi kira gi kecek ngabi ni lek nung apa semua kalau tak segak kira bercerai kira apa yalah tu kalau lah tak sep cerah kok kena kira sara ke apa kalau kecek haja tak hadis lagi ya kena ke panggil ceng patibatkan ada juga kena tagi kena gapo lah tanya oleh radio ni tak ada kerja juga ada boleh po panggil kena tahu lagi kira jadi halusi insyaallah Tuhan akan buka jalan tu lah tu wallahu alam lemon nak kok mana dengan kita lemon nak kok mana lemon tua ni lah nak kena tagi kecek ya sebab fa in kiftum شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما Tuhan taufik lah bila dia nak pakak sungguh nak kira nak kira bercerai jangan Allah gantung dan duduk atas langit tak ada bini orang nak ada bini orang pun tak hangat nak kata bukan bini orang pun tak hangat tahu ke mana tu tak boleh nyanyi kau orang pula gitu jadi tok laki kalau duduk kat ni izin zalim lah Zalim tok laki biasanya zalim bagi mak tua saat ni lah kalau kita rasa nak damai kita cari ke tengah cari orang tengah kita cek lah tu tak tak boleh pada syarat tu dosa pula kalau kita tutup dapur rumah dia di hutan pula kalau bini kata pandai dah kita dua buat surat sudah ini tak surat ini tak surat kat ngadu di majlis dia ada jalan dia takut tapi tanya cuma nak tahu boleh tak tanya sini tapi tanya faedah tak ada faedah dia kena cepat tiba dah sendiri dia tahu dah cepat tiba tu kena cari orang semua usaha tujuannya kita bukan surat cegah tak ada tapi nyanyi sangat dah. Lepas tu akibatnya untuk lelaki tu berat sangat akhirat esok tu jalan saya ni belah tu. Bukan biasa lah. Jalan tak sepuluh orang akhirat esok. Kerana zalim bini tua ni tak sebab tu lah. Ni sungguh sebut kata sunnah sungguh lah. Masnah Rasulullah SAW 3-4 lagi lah demo tu tapi benda yang wajib di atas tu gerak dak demo tanggung. Kalau demo tanggung lah kita 4 tu tak apa betul lah. Tapi tak buat tanggung so pandai lah. Jadi kita kecek je sunnah lah ni tapi benda yang wajib yang sanggup yang tanggung tu banyak lagi tapi kita tak kecek benda gitu. Jadi doktor kena bukan masalah. Dan insya-Allah 073 214 592. Nah 073 214 592 kita ada lagi masa ada agak selesai. Nah dimulai ni lagi masa. Ada gapo nak tambah lagi, ada gapo nak kongsi bersama. Nah InsyaAllah 073-214-592. Saya dekat tadi Facebook radio ni ada Abi Saleh dah pula ada lah. Lepas tu nak tanya tadi Facebook dah ada. Sobat. Facebook ada nampak. Saleh masuk tu dah perantik. Ada kak. Baca. Jadi sambil kita duduk tunggu tu dah. Ada kakak ada gapo nah boleh lah. 073-214-592. Dalam Facebook doktor lah kata gapo niเสียดายฝนตกหนักเสียงเลยไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่มุนเจดูมองdoktor ชลบุรีฝนตกหนักเสียงเบาอยู่di ชลบุรีdoktor Assalamualaikum ya maksud silakan ya Jadi sepupu ni anak adik nak kakak salah sore daripada tu dah mati sore tu. Tapi yang mati tu saya kemuk dia dah lah. Ya. 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 Jadi mok tu lah. Ya misalnya kata ding dengan Allah ni. Buat marah malu buat solat. Ding dengan Allah ni sepupu lah anak adik nak kakak. Dan jadi ding ni wilah wutarwi lah cik mudah-mudah lah. Lepas tu ding wilah wutarwi
Lepas tu dia mati, loh mati. Lah tu. Loh mati dah. Jadi lepas tu ding tu loh tu ding tu loh hotel duit. Dah, lepas tu loh mati. Tuai duit ke hak hotel mati, tuai duit mati. Bawa tuai duit mati, tuai duit saat ni persen dah kan? Kau mak dia tu kata dia duit kat loh hotel. 20,000 dah. Lepas tu bawa ding ni mati, yang persen kat mak dia. Lepas tu mak dia tak ada wayak lagi lah, dek Nono. Ada wayak pada loh, ada wayak lagi lah. Lepas tu pasal tak tanya tu. Jadi mok belah letting ni nak royak ke mok hak lah pendak dah. Lepas tu hak pinjam mok no ditanya tadi mok belah let lah, mok hak let dekat hotel tu ditanya. Mok tuai duit. Jadi ya. Tuai duit mati dia pasal kat mok dia. Lepas tu mok dia tu nak pergi royak lah mana kat belah let pupu dah let masak ni tu dah. Si mati memanglah dia hotel ke. Nanti doktor penjelasan dah doktor sudah. Kita pergi ada gambar tu. Dah terima kasih Ustaz. Jadi masalah hotel doktor salah. Ya. Jadi orang hak pergi hotel duit ni mati. Berarti hak tuai duit hak pergi hotel saat ni tu belum nak mati pasal kat mak dah lah. Pasal kat umi dia umi. Kalau tu hotel duit 30,000 tu. Kalau anda tak ada nanti kau umi lah tu hotel tu. Pergi minta lah. Pergi minta lah. Pergi royak lah. Apabila ding ni mati saat ni, maka mak dia tu tak tahu nak pergi royak lah mana. Kekut mana doktor? Kena royak ke tak kena royak? Kalau tak pergi royak, sakut dengan si mati ni saat ni. Sakut dengan tuai dekat hotel tu. Kekut mana doktor? Ya, dia panggil soal hotel ni pertama sekalinya kalaulah kita dakwa, orang dakwa alal mudda'i al-bayyinah. Dia tahu orang dakwa saat itu kena ada kenyataan lah. Lepas tu dari segi hukum orang panggil. Kalau tak ada kenyataan ke apa, ya tak ngaku tak boleh terima. Ya kerana tak ada. Cuma ke, hak tu sebab tu Tuhan sebut, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun maqbudah. Kalau tak ada orang nulis, tak ada bukti, tak ada kata dah. Maka itu hutang hak diterima boleh nak hutang lah. Wa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillah rabbah. Dan kalaulah wi bukti apa kat caya ke mari falyu'addi tumina amanatah. Maka orang hak terima saat ni lah kena ingat Tuhan lah, ittaqullah, takutlah Tuhan. Dah kita bukti duit orang ke bayar ya. Orang pergi minta tak ada bukti, tak ada gapo tu pun dah kita betul duit dia. Gak bayar ya lah. Tuan mati dah gak. Mana nak gitu tu. Lepas tu pula tak ada bukti, tak ada gapo tapi kena ingat wal yattaqillah rabbah. Kena takutlah Tuhan. Kita ada Tuhan lagi. Nanti tu sebaya tak ngaku, tu sebayalah lah mana pun sepupu pula tu. Tak molek lah tu. Jadi orang panggil orang jahat, orang tak molek lah tu. Kerana apa? Kerana orang minta hotel tu tak ngaku tu ambil cerak. Tak ada bukti dari segi hukum fiqh lah tu lah. Kalau kita pergi naik sana ke apa, dia tanya ke apa, al-bayyinah. Nak ada laktan, dakwa orang tu. Itu semua orang boleh dakwa belakang. Tapi, nak ya atafal yu'addi tumina amanatahu wal yattaqillah rabbah. Nak takut Tuhan lah. Lah tu lah. Lepas tu pula, wala taktumus syahadah. Orang tahu saat itu, kena ada saksi. Tak boleh tusuk tu, bosa. Siapa tahu hotel tu, kata dia betul semua kena jadi saksi. Wala taktumus syahadah. Wa man yaktumha, siapa tak royak fa innahu athimun qalbuh. Maka orang tu hati tak online, dia tusuk juga. Jadi orang tahu ni kena royak. Jadi orang tahu tu wajib nak jadi saksi. Nak jadi saksi. Kalau tak jadi saksi, mana kata dosa tu weke ya. Dia tahu kata dia mau ambil duit. Nak royak. Lebih lagi orang hak buta tu lah bayar tak nanti. Lepas tu tahu tu ya apa tahu saat ni tanya. Maka tahu belakang kena royak. Yalah dah. Jadi kita tu yang buta, kita ingat masa pergi jemur, kita ingat tak? Masa pergi jemur kahwin. Lah tu yalah. Kecek molek gitu jemur kahwin nanti tak kembali. Ini berat ni. Sedangkan Nabi tak mai jenazah betul tak?
Ya. Nabi tak banyak-banyak dekat hotel. Nabi suruh sahabat yang mana Nabi sendiri tak sembahyang. Dari Facebook ได้แล้วอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์แล้วถ้าสามีไม่เคยทำงานเลยแต่โยนเลี้ยงลูก ตัว laki tak kerja tapi ngasuh anak di rumah tak kerja tapi ngasuh anak นั่นผิดหุกมไหมแต่ว่าภรรยายอมทำงานแลกกับให้สามีเลี้ยงลูก Tukar tu balik tu ni kau. Yang dia orang perempuan ni kena kerja. Orang lelaki duduk rumah saja, pegang anak pula. Jadi balik dulu tu perempuan pegang anak, tu lelaki kerja. Learning ni tu lelaki pegang anak, bini kerja. Mana tu? Ya, kalau masalah hadanah, masalah ngasuh saat ni tu wajib dia apa ni ya hak bini dia panggil. Dah. Ya orang panggil bini lah kena ngasuh anak lu kira gak hadanah kena duduk dengan bini budak kan budak saat ni kena makan, kena minum, kena gapo, kena menyusu, kena gapo. Lepas tu pula siapa mau 8 tahun duduk sekali dengan bini selama majlis lah. Tu asal hukumnya. Lepas tu kalaulah bini ni pakat dengan suami, suruh bini, suruh lelaki ngasuh, dia tak apa, itu buat kerja, maka itu tak ada gapalah. Tu cuma maknanya hukumnya harus tak ada masalah gapa. Kalaulah dia jong, panggil dia jong, ya camdun ya surah tak ada apalah, baru rumah lah. Kerana dia panggil suka rela dia. Alah tu. Ada gapa dia suka rela ni tu. Tapi asalnya wajib kena tok laki itulah kena cari rezeki, kena cari gapo. Wa 'alal mauludi lahu rizquhun wa kiswatuhun bil ma'ruf. Kena tok laki kena kerja. Tapi hawa gak tok laki ni bini nak suruh dia mengasuh takut masalah dah anak. Lepas tu pula ya ke jatuh nak sungguh lah kita nak sahak. Tak sah dia ngasuh lah. Dah ya daya hajat awak kerja ke jatuh yang tak siap kerja dah. Dah tak awak kerja malah dah. Ya kena hajar awak kerja, kau rajin. Ya supaya kuda bang. Kuda ni tak gemuk kalau dia tak jalan, tak lopak. Dak cokoh kau kuruh. Ya atas apa tu juga tak kerja ya kau tak gak kau malah. Sebab tu kerja jatuh ni tak usah hidup rumah. We anak tak pak ngasuh belana. Dah we pergi kerja sikit apa dah. Kalau jenis malah tu kerja jadi iam jadi gapo. Hanya betul. Ya biasa duduk sedak gitu kok. Ya duduk ngasuh anak, ya tidur makan. Lepas tu pula dia panggil bini dia dabun dia panggil. Dabun 3 kerja. Pertama kerja luar lagi, kelik kerja masak lagi. Yang 3 pula kerja untuk nak pada tok laki pula. Nak layan malai ke apa semua tu letih pada apa lagi. Dah tak kena lah kira di segi tu menyalahi benar hak makmul. Nasib tak baik benar dah. Ya. Perempuan dalam nasib tak baik. Usahlah. Mula-mula ni tak kuat lah lama-lama kat letih kahwin. Lepas tu lama-lama kita jadi hati jadi malu ke orang lain. Orang tanya abang kerja apa? Ada apa tu saja ngasuh nak dia malu lama-lama. Ya itu. Sekolah tu tak kuat lagi ngasuh nak takut dia ngempuh ke rumah hati tu enggak. Banyak care lah. Dia tengok banyak care tak kerja tak lagi dah malam tak tidur. You siang dia tidur. Ni satu soalan doktor. Assalamualaikum doktor. ถ้าสามีไม่เคยbukan soal lagi. Ni soalan ni. Assalamualaikum doktor. รับเด็กหญิงคนอื่นมาเลี้ยง Timo anak perempuan saat ni hak orang lain mari pego จนถึง akhir balik. Ambil anak orang pego anak perempuan nak sampai akhir balik.พ่อที่รับเลี้ยงตกน้ำละหมาดมั้ยnak tanya. Jadi dia mana tu. Ambil pego saat ni tak ada menyusu gapo kali. Ambil anak Timo ambil anak puai ke tu mari duk pego. Kawan-kawan tak ada anak kelamin ni tak. Ambil anak perempuan ke mari pego di rumah. Ayo siapa ke balik tanya Ismail itulah mana tu. Ya mahram ni hurrimat alaikum ummahatukum. Dah diharam ke atas kamu, mak kamu, pak kamu, adik kamu, kakak kamu, mak saudara kamu. Semua ya di situ ya. Hak haram dengan kita. Hak mahram panggil bila sebut mahram tak sah nikah secara muabbad sampai bila-bila dan air semaya wuduk pun tak jatuh, aurah dia pusat sampai lutut. Dan maka hak tu ialah orang panggil mahram. Adapun anak pera saja bukan ya haram ni mari pada dua. Satu orang panggil hurmah bin nasab. Haram dengan nasab, yang kedua haram hurmah bi ar-radha, iaitu dengan menyusu. Lepas tu tak ada menyusu, tak ada apa pera tu jadi haram. Itulah tak boleh. Jadi nak sekatnya kalau kita nak ambil anak orang pera, kurangnya kita boleh menyusu dia 5 kali kenyang. Ya. Dia panggil anak susu lah. Anak susu. Anak susu, anak pera, anak susu. Kalau gitu tak ada gapo lah, tak batal Ismail tak gapo. Ya. Sebab menyusu sana. Kalau tak menyusu gapo memang batal. Batas memang. Gitulah. Tak ada sakut gapo kali.
Lepas tu kena jagalah aurah ke apa duk dengan umur semua tu mahram. Dia bukan mahram kita. Ya. Haji Nabi, suku-suku. Betul satu lagi dah. Wakaf ที่ดินให้ตาดิกาเมื่อตาดิกาถูกยกเลิกหรือปิดที่ดินนั้นตกเป็นของใคร Satu soalan. Wakaf kepada tadika, maka kita saat ni dia jadi wakaf situ. Bila walaupun tadika tutup ke apa, dia jadi wakaf. Wakaf untuk masalah ammah. Tak boleh make klik dah wakaf ni. Dah tak boleh rojok klik. Milik hak Tuhan dah tak boleh dah. Jadi kita nak wakaf kata lepas tu, kata tadika tak ada, tak boleh make pun lah tak boleh. Ya bila wakaf tu orang panggil naklun al-milki ila ghairi. Pindah milik pada dia. Jadi habis dah. Dia tak boleh misit dah. Dah. Wallah. InsyaAllah เราต้องสอนterakhirนะแล้วในกรณีที่สามีเคยสัญญาก่อนการแต่งงานหรือแต่งงานใหม่ๆว่าเขาจะยอมหย่าภรรยาคนที่หนึ่งเนื่องจากว่าภรรยาคนที่หนึ่งไม่ปฏิบัติในหน้าที่ที่ภรรยาเรื่องการร่วมการหลับนอนซักผ้าให้และอื่นๆในทางนี้เราสามารถฟ้องหย่าหรือฟาซอสามีได้ไหมsaat dia tu kan janji sebelum nikah itu nikah baru janji ว่าเขาจะยอมหย่าภรรยาคนที่หนึ่งเนื่องจากว่าภรรยาคนที่หนึ่งไม่ปฏิบัติในหน้าที่ภรรยาเรื่องก็เรื่องการร่วมหลับนอนซักผ้า mana kata demo ni Bini nombor dua. Bini nombor dua. Jadi dalam keadaan ni untuk lelaki ni bini dua. Bahawa bini dua saat ni dia janji lah. Dia biasa janji dengan bini saat ni. Nak cerai bini dia saat ni tu nikah dah malah basuh baju, malah dijomah, malah tidur dengan tok lelaki saat ni, maka dia nak cerai. Dia janji tu. Lepas tu nak tanya jatuh tak kalau berlaku dah bini saat ni tu jadi pesen tu semua. Dah ya kalau ya janji itu nak cerai ya kalau dia kata jatuh tolak kalau buatlah tu baru jadi orang jadi talik. Kalau sekadar atas janji itu tak atas. Dah, dia janji itu kalau lah apa ni nak cerai atau tapi itu saja tak cerai. Tak ada. Belaka ya jika suami isteri aku tak buat sikit-sikit maka tertolaklah dia. Maka tu jatuh. Tak ada talik pun abang tolak. Bukan talik. Tolak ni dua, munjaz dengan muallaq. Jadi kalau hak munjaz tu jatuh lalu. Dah, kalau hak talik saat itu kena lafaz jatuh tolak, kena munjaz mustaqbal. Dah muallaq dia saat ni jatuh tapi jatuh serpai. Tapi hak ni nak sahaja, nak cerai janji. Dah. Atau bini yang dua ni tu duk suruh cerai tu bini pertama gitu. Siapa piye cerai ni Tuhan marah Abu Ghadul halal indallah talaq. Tak online cerai ke? Lah tu. Cerai tu sah amalan Tuhan marah. Tak. Tu keadaan jadi tak jadi gapo dah. Tak ada apa. Ya nak cerai bang, tak ada cerai apa. Ya insya-Allah baiklah. Itulah sebagai saat terakhir itu dari Ya. Maka masa begitu sudah. Ya Bira. Ya. Ya itulah. Insya-Allah saya akan sambung lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.